Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Mungkin ada lagi tips cikgu. Cikgu boleh berikan dalam kita nak jawab soalan ni nak dapat A+, cikgu. Dah dapat A+. Kita teruskan lagi, kita share tip, kita share cara kaedah yang paling bagus untuk murid-murid calon-calon SPM untuk memperoleh markah yang cemerlang. Okay, saya yakin adik-adik yang bersama kita, Devon, Loga, Dinesh dan Lachmi masih kekal bersemangat. Tunjuk tanda bagus. Adik-adik rumah pun jangan lupa, saya nampak anda tunjuk tanda bagus. Okey, saya teruskan lagi. Persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Fokus kepada banjir. Cikgu ni kenapa fokus pada banjir? Sebab banjir ni dekat dengan kita, sering berlaku di negara kita dan ada juga berlaku di seluruh dunia. Dan banjir memberi kesan yang sangat mendalam kepada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey, ini adalah persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Yang pertama adalah menyelenggarakan langkah-langkah yang tersumbat oleh pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ni PBT, contoh Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, dia boleh jalankan usaha-usaha bagaimana nak mengatasi masalah banjir kilat contohnya ataupun banjir dengan menyelenggara longkang. Jangan biar longkang tu penuh dengan pokok keladi. Supaya air yang sampai dapat mengalir ke kawasan yang sepatutnya dengan lebih mudah. Yang seterusnya adalah menguruskan bencana melalui penyelarasan agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Yang ni dia induk dia. Okey, dia akan agih-agihkan tugas-tugas oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa untuk bersedia bagi menghadapi fenomena cuaca dan iklim untuk banjir. Yang seterusnya adalah menyediakan bekalan air, makanan, pakaian, kemah dan sebagainya sebagai persediaan sekiranya banjir sukar dikawal. Jadi bukan air kan datang dengan sangat cepat. Betul. Kita kena bersedia daripada awal supaya kita tidak terkesan ataupun kesan yang kepada kita tidak terlalu serius. Okey. Menyediakan anggota dan peralatan untuk operasi menyelamat yang dikendalikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey, ini adalah persediaan antara persediaan yang boleh kita jalankan. Sebab ini adalah agensi sebagai orang awam ataupun murid-murid ataupun individu. Apa yang kita boleh buat adalah memastikan kawasan kejiranan kita tidak mengalami gangguan longkang tersumbat, longkang tertutup dan sebagainya. Itulah yang boleh kita laksanakan. Okey, sebagai itu singkat je yang ni. Saya bagi contoh soalan yang boleh keluar dalam bentuk esei, kertas 2. Dalam esei, okey, huraikan. Bila jumpa perkataan huraikan, okey, itu terus kepada mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh dengan ayat jawapan yang panjang. Tadi kan kita ringkas je, pendek je. Tapi ayat yang lengkap. Tetapi ini ayat karangan lah. Tapi tidaklah sama macam karangan Saya Sepohon Pokok tu. Okey. Kita tunjuk bagaimana ayat yang panjang tu yang mudah lah, yang boleh murid-murid jadikan sebagai panduan. Tidak terlalu panjang macam karangan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Huraikan persediaan. Kata kunci dia huraikan. Okey. Persediaan dengan 6 markah, di-highlightkan di situ 6 markah. 6 markah fakta huraian. Contoh, kalau 4 markah? 4 markah. Fakta huraian je lah. Fakta huraian je lah. Fakta huraian. Kalau 8 markah? Hanya fakta huraian. Contoh dengan beri jumlah fakta yang lebih banyak. Lebih banyak? Lebih banyak. Kan markah banyak, banyaklah jawapan kita kena berikan. Okey. Yang ni bagi cara jawab dia kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. Dia 6 markah, 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, jawapan yang panjang, ada fakta dia, apa huraian tentang fakta dan apa contoh fakta yang kita berikan. Okey, ini kita tanya, okey, mungkin ada adik yang bersama kita 4 orang ni, okey, dah fikir-fikirkan apakah faktor, okey, persediaan, sebanyak-banyak faktor dia, ni tanya tentang faktor persediaan apa yang boleh kita saya bagi contoh pengurusan bencana oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara iaitu NADMA. Ini contoh fakta dia. Huraian dia belum lagi. Ini baru faktanya. Mungkin adik boleh share apakah fakta yang boleh kita senaraikan. Tip dia, okey Aiman, tip dia, kita senaraikan dulu apa fakta sebanyak mungkin yang kita boleh senaraikan. Okey. Boleh? Okay. Kongsikan Devon ataupun Dinesh. Boleh kongsikan?
Ya, cikgu. Okey, apa? Langkah pertama ialah dengan melaksanakan pengurusan bencana melalui agensi. Senarai lain. Fakta lain. Saya bagi satu contoh. Awak ulang balik apa yang saya bagi contoh tadi. Yang kedua. Apa yang kedua? Menyelenggara longkang yang tersumbat oleh pihak PBT. Menyelenggara. Tulis fakta menyelenggara longkang tersumbat oleh pihak PBT. PBT adalah pihak berkuasa tempatan. Okey, mungkin yang ketiga kita boleh tulis lagi persediaan peralatan dan anggota penyelamat. Okey. Yang keempat, persediaan bekalan makanan dan kelengkapan asas kepada mangsa banjir. Okey, ni saya bagi contoh cara nak jawab. Cara dengan jawapan, mula-mula kita kena tulis mukadimah dia dulu. Ayat-ayat cinta dulu, menerangkan apa yang kita nak jawab. Pelbagai langkah persediaan perlu diambil oleh pihak berwajib bagi menghadapi fenomena banjir seperti foto tersebut. Maksud kita cerita dulu. Cakap intro dia, pendahuluan. Baru kita pergi pada yang penting. Langkah pertama ialah dengan melaksanakan pengurusan bencana melalui agensi-agensi penguatkuasa yang terlibat. Yang warna biru ini adalah fakta dia. Saya sambung dengan yang warna purple ni, melalui pengurusan bencana yang cekap, saluran bantuan dan pusat pemindahan mangsa dapat diuruskan dengan baik. Okey, yang berwarna merah sebagai contoh, pengurusan bencana dikendalikan oleh agensi pengurusan bencana negara iaitu NADMA. Lengkap Ada fakta dia warna biru, huraian dia warna purple dan contoh berwarna merah. Saya tak nak dah, bukanlah maksud saya jangan tersalah faham pula. Jangan dalam jawapan nanti tulis warna biru, warna purple, warna merah. Tidak. Maksudnya saya nak tunjuk contoh dekat murid-murid, calon-calon SPM yang berada di studio, yang berada di rumah. Begini cara nak jawab. Tidaklah panjang. Tapi kita jawab tepat, perincian yang lengkap berserta dengan contoh, dapatlah 3 markah. 1, 1, 1. Ni langkah yang pertama. Kita sambung dengan langkah-langkah yang kedua. Adik-adik di rumah dengan adik-adik di studio. Tadi kita dah bagi dah 4 isi. Cuba tulis jawapan untuk menghasilkan ada fakta dia, ada huraian dia dan ada contoh. Mungkin ada tips yang cikgu nak kongsikan di akhir-akhir kita ni. Mungkin ada rumusan yang boleh kita buat. Okey, kita fokus pada tip bab yang ketiga di fenomena cuaca dan iklim ni. Penting ke cikgu bab ni? Penting. Bolehkah dia keluar? Mungkin boleh dikeluarkan. Okey. Kenapa? Sebab dia dalam geografi fizikal dan tidak terlalu sukar untuk murid-murid calon-calon SPM faham. Jika faham, keluarlah soalan yang berkaitan dengan ini, anda akan dapat bonus untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. Untuk sambungan dia boleh rujuk web sumberku. Dalam sumberku ada juga. Dan boleh bertanya dengan saya, mungkin kat ruangan-ruangan ataupun media-media sosial lain boleh bertanya. Dan boleh cuba tadi fakta tadi untuk lengkapkan soalan esei. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Fitri. Seronok kita belajar dengan cikgu ni kan. Sebab apa? Semuanya berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Betul cikgu? Ya. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang sporting, jawapannya bagus, jawapannya betul. Tahniah kepada anda semua. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah. Jangan lupa buat latihan dan anda akan sukses dalam Didik TV KPM